Salam hormat dan salam Malaysia Madani. Bersama saya Vanessa Mering dalam Berita Pagi Sarawak edisi Selasa 28 Mac. Pertubuhan Belia Kebangsaan Bersatu Sarawak Seberkas Cawangan Samalaju disarankan untuk memanfaatkan syarikat-syarikat besar yang terdapat di kawasan tersebut bagi berkolaborasi menganjurkan pelbagai program seberkas. Berkata demikian Timbalan Menteri Infrastruktur dan Pembangunan Pelabuhan, Datuk Majang Renggi yang juga pengerusi Seberkas Cawangan Samalaju yang baharu bagi sesi 2023 hingga 2026. Jawatan Kuasa Seberkas Samalaju ujar beliau harus menjalinkan kerjasama baik dengan syarikat-syarikat besar yang diwujudkan di Samalaju bagi manfaat ahli Seberkas khususnya golongan belia yang memerlukan pekerjaan. Keadaan ini menurut beliau merupakan satu kelebihan jika dibandingkan dengan cawangan-cawangan Seberkas yang lain. Kesatu, nyamai lagi dadu ke laban mayuh benar serikat-serikat kebesar, company kebesar mayuh degagak rabak menua kita itu. Lalu mayuh mega programnya oleh dadu ke kita gulai ngau syarikat-syarikat kebesar, ngau company kebesar. Awak kerja tadi nur kita berandau, berunding, jaku, kerjasama ngau company itu tadi. Awak ke kita demu nama teh kenyadi dia. Nama pengawak ke besi dia. Nama tahu ke nama kerja ke oleh nur kita berdagang. Jadi awak kena platform Seberkas tu nak kita gulai kerjasama dengan syarikat-syarikat company usaha ke bisi degagak dalam kawasan kita itu. Beliau berkata demikian semasa mesyuarat penubuhan Seberkas Cawangan Samalaju di Bintulu. Berucap merasmikan mesyuarat tersebut, Setiausaha Eksekutif Seberkas Izzuan Haironi, Seberkas mempunyai 727 program yang perlu dilaksanakan selaras dengan sambutan Jubli Emas Seberkas pada tahun ini. Malah Seberkas ujarnya terus bergerak sesuai dengan perubahan semasa, termasuk membuka lebih banyak ruang kepada golongan belia untuk menyertai dan memimpin Seberkas agar kekal relevan pada masa-masa akan datang. Seberkas menurut beliau turut sentiasa membuka ruang kepada semua kaum untuk menyertainya dan meraihkan kepelbagaian kaum dan agama yang wujud di negeri ini sesuai dengan peranan Seberkas sebagai wakil tunggal pertubuhan belia dari Sarawak di peringkat kebangsaan. RTM melalui program Jelajah Ramadan menerima maklum balas positif daripada wakil rakyat tempatan dalam membantu masyarakat yang memerlukan. Timbalan Menteri Belia, Sukan dan Pembangunan Usahawan Dr. Ripin Lamat berkata pihak kerajaan amat mengalu-alukan program sedemikian dan diharap akan mendapat keberkatan dan terus dilaksanakan di lokasi-lokasi lain. Program sebegini itu bagus sekali diarahkan dan terima kasih kepada pihak RTM MIRI dan MIRI FM yang menganjurkan program ini untuk kita sama-sama membantu masyarakat yang memerlukan. Justeru kerjasama antara pihak RTM dengan masyarakat akan sentiasa memberikan satu hubungan yang baik, lebih-lebih lagi mereka yang memerlukan. Beliau berkata demikian pada program Jelajah Ramadan MIRI FM 2023 di Masjid Darul Istiqamah, Kampung Luak Miri. Pada majlis tersebut, beliau menyampaikan sumbangan wang tunai kepada 56 orang anak-anak yatim. Manakala seramai 40 penerima terdiri daripada golongan memerlukan dari Kampung Luak dan Kampung Lusut menerima sumbangan barangan keperluan asas. Kolaborasi program Jelajah Ramadan MIRI FM tahun ini ialah bersama dengan rakan strategik seperti pengusaha stesen minyak, KM Mobil Sendirian Berhad dan Serantau Muslim. Usaha RTM mengadakan aktiviti melalui jelajah ini membawa mesej penting bagi menyebar luas keprihatinan badan bukan kerajaan dan pemimpin tempatan lain yang turut memastikan bulan Ramadan dihayati bersama masyarakat selain meraihkan Syawal dengan penuh keinsafan. Kolaborasi yang baik antara agensi kerajaan dan badan bukan kerajaan dalam mengelolakan sebarang program hendaklah sentiasa diperkasa bagi manfaat kedua-dua pihak khasnya dalam mendekati masyarakat setempat. Ahli Majlis Bandaraya MIRI, Aris Leong Chin Lim berkata, aktiviti sedemikian dapat dilaksanakan bagi mengeratkan hubungan baik dan kerjasama antara kaki tangan terlibat seperti program Jerayawara Bubur Lambut Seberkas 2023 bersempena Jelajah
Jelajah Ramadan Miri FM 2023 yang diadakan di Surau Hidayatullah, Kampung Lereng, Bukit Miri. Aries juga memaklumkan semangat muhibah dan persefahaman yang baik ini juga sekaligus menyantuni penduduk kampung dan golongan yang kurang berkemampuan. Beliau merasmikan Jelajah Ramadan Miri FM 2023 dan Jerayawara Bubur Lambuk Saberkas 2023 di Miri, mewakili Timbalan Menteri Pelancongan, Industri Kreatif dan Seni Persembahan, Datuk Sebastian Ting Chiu Yu. Pada aktiviti tersebut, warga kerja RTM Miri turut sama membantu penduduk kampung Lereng Bukit memasak dan menyiapkan 1,000 bungkus bubur lambuk untuk diagihkan kepada penduduk dan pengguna jalan raya yang melalui Jalan Miri Pujut. Pada majlis sama turut diadakan penyerahan bakul makanan kepada 15 orang balu. Tapak Bazar Ramadan Meditel di Hospital Umum Sarawak HUS menyediakan 44 buah gerai menjual pelbagai aneka juadah kepada komuniti hospital dan terbuka kepada orang awam. Timbalan Pengarah Perubatan HUS, Dr. Hayati Jaafar berkata, Bazar Ramadan itu bagi memudahkan warga kerja serta waris pesakit untuk mendapatkan juadah berbuka puasa di kawasan berhampiran. Menurut Dr. Hayati, walaupun bazar tersebut diadakan di dalam kawasan hospital, namun penggunaan pelitup separuh muka masih diutamakan bagi mengelak sebarang penularan penyakit berjangkit. Beliau berkata demikian ketika ditemui pemberita selepas merasmikan tapak Bazar Ramadan Meditel di HUS Kuching. Katanya penganjuran bazar tahun ini yang memasuki tahun kedua merupakan anjuran Persatuan Kebajikan Islam Jabatan Kesihatan Negeri Sarawak, Persatuan Kaki Tangan Anestesiologi HUS, Persatuan Kaki Tangan HUS dan juga pihak Meditel. Bazar Ramadan Meditel HUS yang bermula pada Khamis lepas akan dibuka seawal 1 tengah hari hingga 8 malam dan akan berakhir pada 21 April depan. Penyampai Radio Televisyen Malaysia RTM perlu bersedia untuk menerima teguran daripada para pendengar. Bekas penyampai radio tahun 50-an, Meja Besara Edmund Abid berkata, menerima secara terbuka sebarang aduan serta teguran daripada pendengar adalah penting untuk memperbaiki diri. Namun jelas beliau, teguran tidak harus dijadikan elemen negatif sehingga menjejaskan penyampai. Beliau merupakan antara kumpulan perintis penyampai Radio Sarawak ketika itu dan berkhidmat selama 3 tahun sebelum menyertai Sarawak Rangers. Aku masuk kerja itu tahun 57. Jadi umur 21 lah. Jadi posnya translator. Translator ikut Inggeris pergi Iban. Jadi tapi hari-hari bertugas tu sama macam staff lain. Macam interview orang orang kampung datang di sini, keluar lagu-lagu pembinta, merekod program macam main asal Iban lah. Berusia 87 tahun, beliau merupakan satu-satunya penterjemah radio siaran Iban yang masih hidup. Turut memuji program YFM Iban pada masa ini yang menurut beliau berbeza setiap hari dan menarik. Bersempena sambutan Hari RTM pada 1 April ini, Meja Besara Edmund juga mengucapkan selamat maju jaya kepada RTM. Semoga terus cemerlang. I congratulate with all my heart because I can see the advancements, the improvement today and 60 over years ago. And I hope and wish the RTM will prosper, will advance more each day. Meja Besara Edmund ditemui RTM semasa rakaman program Rundown YFM Iban di Kuching.
Para majikan diminta untuk menyediakan penginapan atau perumahan yang selesa dan kondusif kepada pekerja-pekerja yang digaji dengan sewajarnya. Pengarah Tenaga Kerja Sarawak Awang Raduan Awang Umar menegaskan ini termasuk memastikan kebersihan tempat tinggal yang disediakan seperti keperluan air bersih turut diberikan keutamaan. Beliau berkata demikian selepas mengadakan pemeriksaan terhadap penginapan pekerja di kawasan-kawasan ladang di sekitar Mukah, Sarike dan Saratok baru-baru ini. Awang Raduan yang mengetuai pemeriksaan tersebut bersama-sama beberapa pegawai turut melakukan pemeriksaan ke kawasan seperti dapur, tempat memasak, tandas, bilik mandi serta tempat tidur pekerja. Beberapa persatuan di Lawas termasuk agensi berkaitan bergabung menganjurkan program kesedaran sebagai langkah meningkatkan pengetahuan masyarakat terhadap penyalahgunaan dadah. Kira-kira 100 peserta terdiri daripada ketua masyarakat, pasta dan masyarakat setempat mengikuti program sehari yang diadakan di Gereja BEM Long Tumak Lawas. Bagi Presiden Persatuan Lun Bawang Sarawak PLBS Dolpina Alau Balang, program itu sebagai langkah tepat untuk memberi ruang kepada peserta untuk memahami bahaya penyalahgunaan dadah. Ia adalah pembuka ruang untuk kita melaksanakan program-program yang akan datang yang akan merangkumi bukan sahaja komuniti masyarakat Lun Bawang di Lawas tetapi kita akan berusaha untuk mengadakan program ke kawasan Ulu, contohnya di Baklalan, Long Semadu, Long Sukang dan juga program kesedaran tentang anti dadah bersama dengan pelajar-pelajar sekolah. Di mana kita selalu blame orang lain lah. Ini sebab yang ini tidak buat kerja, yang itu dibuat kerja kan. Itu denial. So we have to overcome this melalui kesedaran. As many time, don't give up. Kan kita buat kesedaran ni bertubi-tubi kali sebab tidak senang buat kesedaran ni. Program tersebut merupakan anjuran BEM Daerah Lawas Damit, Persatuan Peduli Lawas, Persatuan Pastor-Pastor Lawas serta Agensi Anti Dadah Kebangsaan Limbang. Persatuan Kanser Kanak-Kanak SCCR menyasarkan kutipan RM1 juta pada kempen membotakkan kepala atau Go Bald sebagai sokongan untuk membantu pesakit kanak-kanak menjalani rawatan. Presidennya Rodney Wong berkata, tahun ini pihaknya menjangkakan kira-kira 350 peserta akan terlibat mengutip dana bagi usaha murni tersebut. Beliau berkata kira-kira 50 hingga 70 kes baru melibatkan kanak-kanak di Sarawak setahun memerlukan sekurang-kurangnya RM2 juta. Dedahnya lagi bagi tahun 2022 sejumlah RM1.97 juta dibelanjakan bagi membantu 150 keluarga yang berjuang melawan penyakit kanser. Justeru Rodney mengalu-alukan orang ramai yang berminat menyertai kempen tersebut boleh mendaftar di laman sesawang www.gobald.my yang dibuka mulai hari ini atau untuk keterangan lanjut di laman Facebook SCCS. Paparan itu tadi mengakhiri Berita Pagi Sarawak edisi Selasa 28 Mac. Dengan itu, salam Malaysia Madani.